Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 insya-Allah, hadis yang berkaitan dengan malu, sifat malu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang Nabi SAW sebut dia sebahagian daripada iman. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya daripada perkataan para nabi, yakni sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama pada semua nabi. Maksudnya ada satu perkataan yang Nabi SAW cakap, yang perkataan ini juga dicakap oleh nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama aja percakapan dia. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada manusia ialah, jika kamu tidak malu maka perbuatlah sesuka kamu, kata Nabi SAW. Jika kamu tak malu maka perbuatlah sesuka hati kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik tuan-tuan, hadis ini menceritakan tentang satu sifat yang pentingnya. Sifat ini setiap daripada Nabi, termasuk Nabi SAW, akan memperingatkan umat dia tentang dia. Ada banyak syariat yang Nabi-Nabi dulu cerita kepada umat dia yang terhenti setakat Nabi tu. Nabi dulu, mungkin Nabi Nuh AS cerita tentang satu syariat. Bila wafat Nabi Nuh, ganti Nabi baru, syariat tu tak diteruskan lagi. Perkataan itu ataupun dakwah tersebut berhenti. Bertukar pada Nabi yang baru, bawa kepada dakwah yang baru, percakapan yang baru, bentuk yang baru. Sampailah kepada Nabi SAW dengan dakwah-dakwah yang berbeza-beza, mengikut kepada syariat yang berbeza-beza. Tetapi ada satu benda yang mana Nabi pun akan bercakap benda yang sama, tak terputus, tak berbeza, iaitulah tentang malu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka hati kamu. Nabi dulu pun cakap yang sama, Nabi sebelumnya cakap yang sama, sampai kepada Nabi Muhammad SAW pun cakap yang sama. Bila satu benda daripada dulu sampai sekarang semua para Nabi bercakap benda yang sama, maksudnya benda tu sangat penting. Sangat penting. Apa maksud malu? Ni ulama' duk bahas kat kita. Makna malu itu ialah menahan diri daripada melakukan pekerjaan yang dia rasakan aib untuk dirinya, dan mengawalnya daripada melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan dengan takutkan hukuman yang berupa celaan. Kalau sebut malu, sama ada dia buat benda tersebut atau dia tinggal benda tersebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk mengelakkan satu bentuk hukuman. Hukuman dia berupa celaan. Dia buat satu benda, sallallahu alaihi wasallam, pasal dia takut orang cela dia. Dia tinggal pun, dia tinggalkan satu benda sebab dia takut orang cela. Tuan-tuan jangan duk berasa macam kita malu ni, kita buat tak buat pasal apa? Tak buat pasal malu. Kadang-kadang kita buat pun pasal malu. Tuan-tuan faham ke saya duk cerita apa ni? Faham kan? Tuan-tuan perasan tak? Ada tak benda yang kita buat sebab kalau tak buat tu kita malu? Contoh main sunat. Contoh orang duk perhati dia ustaz. Dia nak mengajar itu, tajuk dia itu sembahyang sunat. Zaman. Hari kalau tak buat lagi orang kata apa pula kat aku? Dia buatlah. Dia buat tu pasal apa? Pasal malu lagi orang cela dia pasal dia tak buat. Maka dia buat benda tu pasal apa? Pasal malu. Ada orang tinggal satu benda pasal dia takut orang cela dia. Benda apa? Yang kita faham, maksiat contoh. Saya kalau buat lagi orang nampak saya orang cela dia, maka dia tinggal tu sebab malu. Jadi sifat malu ni kadang-kadang paksa kita untuk buat, kadang-kadang paksa kita untuk tinggal. Dia malu. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Imam An-Nawawi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah sebutkan al-haya'u syu'batun minal iman.
Malu itu sebahagian daripada iman, kata Nabi SAW. Malu itu ialah cabang-cabang daripada cabang keimanan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak akan datang melainkan bersamanya pasti ada kebaikan. Kalau seorang tu ada sifat malu, mesti dia akan bawa kebaikan daripada sifat malu yang ada pada dia. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam memilih hadis ni, nak letak dalam 40 hadis dia menyebutkan bahawa saya telah memilih, Imam Nawawi telah memilih hadis ini di dalam kumpulan hadis 40-nya, dan beliau, yakni Imam Nawawi, berkata tentang hadis ini merupakan paksi bagi agama Islam, paksi bagi hukum hakamnya, dan pengarahan kepada sedemikian itu bahawa apa yang diperintah adalah perkara yang wajib dan mandhub, yakni sunat, di mana terasa malu untuk meninggalkannya. Manakala apa yang dilarang adalah perkara haram dan makruh, di mana terasa malu untuk melakukannya. Adapun perkara-perkara mubah, yakni harus, maka malu untuk melakukannya adalah diharuskan, begitu juga meninggalkan. Maka hadis ini mencakupi kelima-lima hukum tersebut. Macam mana Imam Nawawi kata hadis malu ni dia merupakan paksi kepada agama? Sebab daripada agama ni tuan-tuan tersusun 5 hukum. Dia panggil hukum taklifi. Apa dia? Haram, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Dan kelima-lima ni terletak sifat malu tu atas dia. Yang wajib dan sunat, dia malu untuk meninggalkannya, maka dia buat. Maka malu tu menyebabkan dia beramal dengan yang wajib dan yang sunat. Yang haram dan yang makruh tu, dengan sifat malu yang ada dekat dia tu, maka dia meninggalkan. Orang lain nak semat, dia malu takut orang nampak, maka dia meninggalkan yang haram. Dia malu bila sampai satu tahap, dia malu untuk buat yang makruh. Sebagai contoh, kita ni tuan-tuan dah mula mai ke masjid, contoh salih ala semat, faham tak? Dah mula jadi, dilantik pula jadi AJK masjid. Bukan setakat jadi AJK masjid, dilantik pula sebagai biro dakwah masjid, urus ustaz-ustaz mai kuliah apa semua. Tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad, waktu tu nak isap rokok tu berasa macam tak patut sangat kot kan. Duduk kawan dengan ustaz lah, duduk iring ustaz lah, apa semua lah ni, salih Muhammad, duduk susun ustaz mai dalam kuliah apa semua, tiba-tiba duduk rokok. Maka dia meninggalkan rokok tu pasal apa? Pasal dia berasa malu dengan jawatan yang dia ada, maka dia meninggalkan perkara tersebut. Tuan-tuan, sifat malu tu menyebabkan dia meninggalkan haram dan meninggalkan makruh, maka dia jadi orang baik. Demikian juga tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad, sifat apa? Sifat salih Muhammad malu juga bawa dia untuk buat atau meninggalkan benda yang harus. Maka kata Imam Nawawi, disebabkan demikian, malu, sifat malu ini dia menjadi paksi kepada agama. Pasal 5 hukum taklifi yang tertimpa atas orang mukallaf itu, dia terkait dengan sifat malu yang ada dekat dia. Kadang-kadang ada orang bila dia tak ada sifat malu, dia tak semayang dia tak semayang fardu. Pasal apa tak semayang ni? Pasal malu tak ada. Salih semat, faham tak dalam semat? Dia buat benda maksiat, dia tonjolkan kemaksiatan dia, tulis dalam Facebook. Pasal apa? Pasal dia tak ada sifat malu. Maka sifat malu ni akan bawa seorang tu untuk jadi seorang yang baik.